Perkembangan banjir di Pitas. Lebih 80 keluarga kini ditempatkan di 4 pusat pemindahan sementara PPS. Sementara itu, jumlah keseluruhan penduduk terjejas dianggarkan lebih 10,000 orang. Mereka yang dipindahkan terdiri daripada penduduk Kampung Kemiri, Sibaung, Pondoy, Bawang, Taka Kerasik dan Kampung Kesilat. Kita memang sentiasa berusaha untuk membantu apa yang kita mampu. Dan ini bukan pertama kali kita menghadapi bencana serupa. Dan saya rasa kita tidak ada masalah untuk memberikan perkhidmatan sama ada dari segi kesiapsiagaan untuk menyelamat ataupun untuk membekalkan keperluan-keperluan terutama sekali bekalan makanan. 10 lagi Dewan di Pitas sedia untuk dibuka sebagai PPS. Antaranya Dewan Salimpodon, Dewan SMK Pinggan-Pinggan, SK Dandun, Dewan Kampung Kalumpang, Dewan Kampung Kabatangan dan Dewan Kampung Sinukap. Sementara itu, di Kota Marudu, 80 ketua isi rumah KIR dari Kampung Mantus yang terjejas banjir menerima bantuan bakul makanan disalurkan Pejabat Parlimen Kota Marudu. Banjir mengakibatkan kenaikan paras air Sungai Mantus yang menjadi laluan utama penduduk ke Pekan Kota Marudu. Oleh kerana kami sangat sukar untuk keluar pergi kedai, terpaksa kami berhubung dengan pihak-pihak berkenaan lah. Jadi kami sangat bersyukur kepada Datuk Bitron terutama sekali kepada Pejabat Parlimen kerana bagi sumbangan bakul makanan kepada kami. Saya juga amat-amat berterima kasih kepada JP KKP di kampung ini kerana telah menghubungi Pejabat Parlimen untuk memohon sumbangan seperti bakul makanan ini untuk kemudahan pada penduduk kampung di Kampung Mantus ini. Menyampaikan beberapa sumbangan bakul makanan kepada penerima-penerima di Kampung Mantus disebabkan oleh keadaan banjir yang menyebabkan orang-orang kampung tidak boleh keluar daripada kawasan mereka. Sekiranya terdapat permasalahan, sila berhubung dengan Pejabat Parlimen dari segi bantuan makanan dan sebagainya. Termasuk juga kalau perlu bantuan daripada pihak pejabat daerah, yaitu Jawatan Kuasa Bencana Alam pun boleh berhubung. Setakat pukul 8 malam, PPS Dewan SMK Bengkongan kekal menempatkan 17 penduduk Kampung Tamisan dan Radu Tigaman yang terjejas akibat banjir. Kerjasama penerbit filem tempatan bersama syarikat produksi di China dalam menghasilkan sebuah filem merupakan pengiktirafan antarabangsa dalam industri seni tanah air. Kejayaan ini juga menyerlah potensi industri filem Sabah bersaing di peringkat global. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun yakin kejayaan seumpama berupaya mengembangkan ekonomi Sabah dalam industri kreatif negara. Datuk Masidi berucap dalam majlis pelancaran dan menandatangani kontrak kerjasama filem Sabah China di Kota Kinabalu. Majlis menandatangani kontrak kerjasama filem Sabah China ini diwakili oleh pengarah Malaysia Shin World Senden Berhad, Michelle Shin bersama wakil produksi dari China. Dalam majlis sama, kontrak RM500,000 turut disampaikan oleh pengerusi Finas Datuk Kamil Othman kepada pengarah filem Michelle Shin. Jadi sesiapa yang boleh buat cerita yang biasanya bila pihak Finas nampak macam boleh keluar daripada Malaysia. Jadi yang inilah kita punya fokus. Sebab kalau di keluar Malaysia, dia punya pendapatan pembikinnya semua boleh senang return on investment. Ketua isi rumah Kampung Seri Aman Batu 3 Jalan Apas yang terjejas akibat kejadian kebakaran 12 Januari lalu boleh mengemukakan permohonan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Keutamaan diberikan kepada pemohon yang memenuhi kriteria seperti memiliki geran tanah dan warga negara Malaysia. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata kemudahan rumah SMJ secara tidak langsung meringankan beban keluarga terbabit untuk membina semula kediaman mereka.
Beliau berkata demikian kepada media selepas mengagihkan bantuan wang tunai dan barangan keperluan dapur kepada 60 ketua isi rumah KIR Kampung Sri Aman di Kompleks Sukan Tawau. Menurut beliau, pihaknya telah mengemukakan permohonan pembinaan 1,000 unit program perumahan rakyat PPR kepada Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan di kawasan Dun Apas. Beliau berharap permohonan diluluskan bagi memenuhi keperluan kediaman golongan berpendapatan rendah sekaligus menghapuskan koloni setinggan di kawasan Dun Apas. Memperbanyakkan lagi rumah-rumah PPR supaya kita dapat mengurangkan kawasan-kawasan setinggan seperti mana yang banyak terdapat di Tawau ini. Isu kekurangan guru agama di Sabah, khususnya di kawasan Sipitang, wajar diberi perhatian. Ia bagi memastikan kelancaran sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilaksana. Ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musa memberitahu Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins telah mengemukakan permohonan pertambahan perjawatan guru kepada Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Daripada permohonan itu, 65 perjawatan guru diluluskan setakat ini. Iklan jawatan tersebut akan dikeluarkan dalam masa terdekat diikuti sesi temuduga untuk memilih calon yang layak. Datuk Mat Bali berharap guru lantikan kontrak sedia ada dapat mengisi kekosongan jawatan ini. Kita mengharapkan mudah-mudahan sekolah kita bukan sekadar di kawasan San Lumadan ini, malah di kawasan khusus di kawasan Parlimen Sipitang ini tidak tercecer dan pihak jabatan ataupun kerjaan akan memandang ini sesuatu yang perlu kita martabatkan. Kerana bila isu kekurangan guru ini menyebabkan kekurangan semangat di kalangan guru-guru. Beliau ditemui RTM dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar Sekolah Agama Negeri di Kampung Lumadan Beaufort. Seramai 18 murid tahun 1 hingga tahun 6, Sekolah Agama Negeri Kampung Lumadan menerima anugerah cemerlang dalam majlis ini. Pemberian inisiatif Bantuan Awal Persekolahan BAP oleh kerajaan menerima reaksi positif golongan ibu bapa. Bantuan RM150 untuk setiap pelajar ini diakui dapat meringankan beban ibu bapa untuk menyediakan kelengkapan persekolahan anak-anak. Kami sangat berterima kasih kerana mendapat bantuan awal persekolahan ini, sangat membantu untuk membeli peralatan sekolah anak-anak lah bagi memulakan sesi persekolahan yang baru. Terima kasih kepada pihak kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia di atas sumbangan inilah sangat membantu kami ibu bapa. Alhamdulillah atas keprihatinan kerajaan dengan wang bantuan persekolahan awal tahun ini dapat mengurangkan beban masyarakat di Malaysia, terutama ibu bapa yang mungkin berpendapatan rendah. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan kerajaan dan juga boleh membantu mengurangkan masalah kewangan ibu bapa dalam situasi dalam keadaan sekarang ni. Gembiralah dan amat berterima kasih kepada pengurusan sekolah sebab pembahagian sangat lancar dan cepat. Mereka ditemui RTM ketika majlis penyerahan BAP di Maktab Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran mengingatkan pihak sekolah agar memberi sepenuhnya bantuan tersebut kepada pelajar. Saya berharap kepada seluruh sekolah supaya bantuan ini dapat diberikan sepenuhnya, tidak ada pemotongan kepada mana-mana, kepada PABG atau mana-mana lagi yang keperluan. Jadi harap dapat disalurkan sepenuhnya kepada pelajar-pelajar di seluruh negeri Sabah ini. BAP mula disalurkan bermula 13 Januari lepas, memberi manfaat kepada 5.2 juta murid di seluruh negara. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.